Okey, dalam video kali ini kita akan menceritakan serba sedikit tentang apa itu API, apa itu SP, apa itu GF6A dan apa itu Ester. Apa itu API? API bermaksud American Petroleum Institute. Jadi dia adalah sebuah institut yang mengkaji dan mengawal segala minyak pelincir untuk sesuatu penggunaan. Sama ada penggunaan pada enjin petrol ataupun enjin diesel ataupun jentera berat ataupun penggunaan pada mesin-mesin yang digunakan dalam kilang industri pembuatan. So, jadinya kesemua pengeluar minyak di pasaran tu mesti mengikut standard yang telah ditetapkan oleh API berdasarkan servis kategori pembuatan minyak tersebut. Okey, bagi penggunaan minyak pelincir untuk enjin petrol, servis kategori dari API standard bermula dari awal tahun 1930 iaitu kategori SA. Dan kemudian berkembang sehinggalah yang terkini pada tahun 2020 iaitu servis kategori dia SP. So, secara kesimpulannya, jika syarikat pengeluar minyak membuat sesuatu minyak itu akan diuji terlebih dahulu oleh API dengan menjalankan beberapa test terhadap minyak tersebut. Dan barulah API mengesahkan servis kategori minyak itu. Okey, sebagai contoh, kategori SN dan kategori SP. SN ada standard test dia dan SP pun ada standard test dia. So, jadi minyak yang dari pengeluar buat minyak, kemudian ditest oleh API. Kalau minyak tu lepas standard test SP, so jadi minyak tu dikategorikan sebagai SP. Kalau dia tak lepas test SP standard test ni, so jadi tapi dia lepas standard test SN, so jadi dikategorikan minyak tu sebagai SN. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya apa itu SP? Atau dengan gelaran lain, two letter API donut. Dua huruf pada API donut yang dipaparkan pada botol minyak hitam tu lah. Okey, kalau SP two letter ni bermaksud huruf yang pertama tu S. S bermaksud spark ignition, iaitu untuk kegunaan enjin petrol. Jadi P itu merupakan servis kategori lah pembuatan minyak tersebut. Ada kalanya label two letter API ni ada satu lagi sebagai contoh CF. Kalau korang jumpa label ni, C itu merupakan compression ignition iaitu untuk kegunaan enjin diesel. Dan F tu merupakan servis kategori dia lah. Jadi sekiranya dua label ini ada pada botol minyak seperti yang dalam gambar ni, bermakna minyak tu boleh digunakan pada enjin petrol dan boleh juga digunakan pada enjin diesel. Okey, pada pendapat saya lah, tapi kalau minyak ni nak pakai pada enjin diesel tak berapa bagus lah. Sebab kategori minyak enjin diesel sekarang dah guna kategori CK4, CK4. Itu yang paling latest lah. Okey, kemudian seterusnya, apa itu GF6A? Okey, GF6A ni dispesifikasikan oleh ILSEC. Seperti mana API tu spesifikasikan SP, GF6A ni dispesifikasikan oleh ILSEC. Okey, apa itu ILSEC? ILSEC bermaksud International Lubricant Standardization Approval Committee.
So jadi ISEC ni dia lebih khusus kepada enjin gasoline engine ataupun enjin petrol. So jadinya API dan ISEC ni banyak membantulah dalam merevolusikan teknologi minyak pelincir dalam pengembangan industri automotif, dan secara langsung membantu juga engineer-engineer automotif ni dalam mencipta sesebuah enjin yang lebih baik. Okey, spesifikasi servis kategori oleh ISEC ni bermula dari tahun 1993, iaitu GF1. Kemudian pada tahun 1996 dikategorikan sebagai GF2, dan seterusnya pada 2001 dikategorikan sebagai GF3, dan pada 2004 GF4, pada 2011 GF5, dan yang terkini pada tahun 2020 GF6. Kenapa GF6? Sebab apa dia terhasil? Okey, dalam industri automotif masa kini, pengeluar kereta, diorang ni lebih kepada membuat enjin yang lebih kecil tapi berkuasa tinggi dan menggunakan turbo, dan enjin yang lebih penjimatan minyak, dan enjin yang lebih mesra alam, serta enjin yang kurang maintenance, dan beberapa faktor lagi yang diambil kira. Maka terhasillah GF6. Okey, GF6 ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu GF6A dan GF6B. Okey, GF6A ni merupakan grade minyak seperti 0W20, 5W20, 0W30, 5W30 dan 10W30. Dan GF6B ni pula ada satu saja grade, iaitu 0W16. Okey, GF6A ni dilabelkan sebagai Starbuck, dan GF6B ni dilabelkan sebagai Shell. GF6A ni merupakan backward compatible, iaitu kereta lama pun boleh pakai lah minyak GF6A ni. Tapi mesti ikut recommended factory punya grade lah. Kalau kereta korang guna 5W30 ataupun 10W30 yang tersenarai dalam GF6A ni, bolehlah pakai minyak ni. GF6B ni pula dia forward compatible. So jadi dalam market Malaysia lah, tak pernah lagi aku tengok minyak grade 0W16 ni. Dia mungkin disebab dia forward kan, forward compatible. Dia mungkin untuk enjin yang moden lah, ataupun enjin pada masa akan datang. Kalau korang jumpa minyak 0W16 ni, bolehlah komen di bawah. Seperti mana yang korang boleh tengok, minyak GF6A ni kesemuanya adalah grade minyak yang lipis ataupun viscosity rendah. Kalau GF6B ni lagi halus lah minyak dia. So minyak ni lebih kepada enjin-enjin moden lah, seperti enjin GDI, TGDI, enjin yang enjin yang direct injection. Okey, kemudian seterusnya ester formulation. Okey, ini yang dinanti-nantikan ni, ester. Okey, ester ni adalah sejenis synthetic base oil dalam grup 5. Okey, kalau dalam grup 5 tu adalah minyak sintetik yang paling kualiti lah. Okey, ester ni biasa digunakan pada enjin jet ataupun enjin pada kapal terbang, ataupun pada enjin yang RPM dia tinggi. Ester terdiri dari asid dan alkohol.
Okey, di mana kandungan ni mampu membersihkan bahagian dalaman enjin serta memelihara komponen dalaman enjin supaya dapat bergerak dengan lancar. Okey, dengan kata lain lah, ester ni iaitu asid dan alkohol dapat tidak menghasilkan karbon dan berfungsi membersihkan karbon deposit dalam enjin. Serta dapat meningkatkan prestasi enjin pada tahap yang optimum. Okey, keupayaan ester dalam minyak pelincir. Juga ia dapat mengawal kelikatan atau viscosity minyak pada suhu tinggi serta berupaya menstabilkan molekul kelikatan minyak pada RPM tinggi. Jadi korang yang suka rem kereta tu, suka bunyi exhaust kuat-kuat tu, minyak ni sesuai lah untuk korang. Dan sesuai juga pada kereta yang menggunakan turbo. Sampai sini sajalah perkongsian dari saya. Jika ada komen, bolehlah komen di ruang komen di bawah. Dan jika video ini sedikit membantu anda, tekanlah butang subscribe dan butang loceng. Dan kita jumpa lagi dalam perkongsian video yang menarik akan datang. Okey, terima kasih.